Para pemimpin Singapura menyampaikan ucapan dan harapan mereka sempena sambutan Hari Krismas. Dalam catatan di Facebook beliau, Presiden Halimah Yaakob melahirkan harapan agar rakyat Singapura dapat meluangkan masa bersama orang-orang tersayang sempena musim perayaan ini. Juga di Facebook pagi tadi, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura sudah membuat banyak kemajuan sejak pandemik melanda. Oleh itu, rakyat Singapura kini berpeluang untuk meluangkan masa berharga dengan sanak saudara dan sahabat handai setelah kebanyakan sekatan COVID-19 dimansuhkan. Sempena musim perayaan Krismas kali ini, bank-bank darah dibanjiri para penderma yang bertekad untuk menyelamatkan nyawa. Namun, simpanan bank darah dilaporkan tetap rendah dengan tren pendermaan susut 20% akibat ramai yang keluar negara. Tetapi di bank darah di Outram ini, keadaan penuh dengan campuran para penderma kali pertama dan mereka sering berbuat demikian. Bank-bank darah di Singapura sekarang kekurangan darah jenis A+, AB+, O+, dan O-. Simpanan darah lazimnya digunakan sewaktu kecemasan dan untuk meneruskan kehidupan para pesakit leukemia atau masalah darah yang lain. Satu beg darah selalunya dikumpulkan dari seorang penderma setiap kali lawatan dibuat. Tetapi setiap beg darah boleh menyelamatkan 3 nyawa dan setiap jam 15 unit darah digunakan di Singapura. Menurut Persatuan Palang Merah Singapura, mereka yang merancang untuk keluar negara harus menderma darah dahulu. Mereka yang berminat boleh memeriksa laman Penguasa Sains Kesihatan atau HSA dan membuat janji temu untuk proses pendermaan darah yang lancar. Lebih ramai ibu bapa kini meminta agar hadiah Krismas untuk anak-anak mereka sebaliknya digantikan dengan sumbangan kepada badan-badan amal. Malah terdapat lebih banyak hadiah dan barangan terpakai didermakan oleh orang ramai. Badan Amal Gift Asia melancarkan inisiatif Gift Cards tahun lalu. Lebih daripada kad hadiah biasa yang membolehkan para penerima untuk membuat sumbangan kepada badan amal pilihan mereka. Terdapat lebih 700 badan amal dan ratusan kempen individu di laman Kumpul Derma Gift Asia. Mereka turut mendapati lebih ramai ibu bapa yang aktif mendidik anak-anak mereka tentang semangat memberi. Trend ini digalakkan satu lagi badan amal Curious Thoughts yang memulakan kempen menderma buku pada bulan ini. Lebih 1,500 buku disumbangkan, jumlah yang melebihi sasaran mereka. Badan amal ini juga mendapati para ibu bapa juga melibatkan anak-anak mereka dalam aktiviti kerja sukarela. We realize that this year a lot of our donors and parents actually are trying to find more creative ways to give back. So either giving back by time or by effort, either they volunteer for our programs or even just by organizing something for our community itself. Dengan sambutan yang amat menggalakkan, badan amal ini merancang untuk meluaskan lagi kutipan derma mereka bagi Krismas tahun depan. Mereka mahu mendapatkan sumbangan yang lebih berharga bagi kanak-kanak seperti kereta sorong dan juga katil bayi. Para pengurup wang tempatan kini menikmati peningkatan operasi sehingga 80% pada musim perayaan kali ini berbanding tahun lalu. Ini terutama kerana semakin ramai yang melakukan perjalanan ke luar negara selepas sempadan dibuka semula. Namun terdapat juga penambahan kos yang perlu diambil kira, terutama isu tenaga kerja. Bunyi mesin pengira wang ini bak halwa telinga bagi Encik Said Habib. Kedai beliau tidak putus-putus didatangi pelanggan kerana ingin menukar mata wang asing bagi percutian mereka. Ringgit Malaysia, batai dan rupiah dengan pantas bertukar tangan. Begitu juga dengan lira Turki dan dirham UAE, sedang lebih ramai rakyat Singapura melancong ke tempat-tempat lebih unik. Encik Habib turut berkongsi lebih ramai pelancong datang ke kedai beliau untuk menukar wang, terutama dari India dan Indonesia. Sekitar 20% pelanggan beliau terdiri daripada para pelancong. It's very much a relief for us compared to last 2 years. In fact, honestly, last year there's no restriction. There's a lot of restriction in traveling. This year, after the April, government has lifted so much of restriction. People start to travel. It's very much good now.
Namun, para pengurup wang seperti Encik Habib masih bersikap berhati-hati memandangkan ekonomi dijangka tumbuh perlahan tahun depan. Ada juga kemungkinan tercetusnya satu gelombang baru penularan COVID-19 dari China. Kadar sewa lebih tinggi serta masalah mendapatkan tenaga kerja turut menjadi hambatan kepada golongan ini yang baru sahaja cuba menghela nafas lega. Sebuah pertubuhan bukan meraih untung yang mewakili para pekerja hijrahan mengatakan mereka yang membuat laporan mengenai amalan-amalan tidak selamat perlu dilindungi dengan lebih baik daripada dihantar pulang. Seruan ini menyusuli satu lagi kemalangan pada awal bulan ini yang menambah jumlah kes kematian akibat kemalangan di tempat kerja kepada 44 pada tahun ini. Ini merupakan jumlah yang tertinggi dalam masa 6 tahun dengan sektor binaan membentuk hampir sepertiga. Syarikat binaan United Tech Construction ini menganjurkan taklimat setiap minggu melibatkan semua orang. Semasa mesyuarat, pasukan kerjanya akan membincangkan protokol keselamatan dan jadikan insiden yang dilaporkan kepada satu pengajaran. We will regularly share what are the alerts coming from MOM, WSH alerts, regulatory requirements. Important thing what we share there is what is the actual root cause of the incident and what are the lessons learned and how to prevent them in future from happening. Ia juga menggalak para pekerja untuk mengambil tanggungjawab atas keselamatan mereka. Namun, tidak semua syarikat mahu mendampingi para pekerja mereka. Sebuah pertubuhan bukan meraih untung berkata, satu faktor yang membuatkannya susah bagi para pekerja untuk menyuarakan bahaya keselamatan adalah rasa takut. Workers are afraid of speaking up and reporting unsafe workplace practices because they are fearful of losing their jobs. So we need to make sure that we offer re-employment to those who are whistleblowers and ensure that they are protected rather than be repatriated. Selain itu, jalan raya di Singapura terus menjadi tapak pekerjaan yang tidak selamat. Tahun ini, kemalangan yang melibatkan kenderaan kekal sebagai dalang utama kecederaan yang membawa maut. Satu kemalangan di jalan raya berlaku pada bulan Julai lalu yang melibatkan seorang pekerja penghantaran makanan Abdul Hadi. Selain mengalami kecederaan dan kos rawatan yang mencecah $2,000, motosikalnya yang merupakan sumber pendapatannya juga rosak. Hadi yang kini memandu bagi platform kereta sewa mengakui isu keselamatan dalam pekerjaannya amat sukar untuk dipastikan. Seorang perunding cara berkata, kursus keselamatan boleh bantu melindungi para pekerja ini. Namun, persoalannya adalah sama ada para majikan mahu memperuntukkan masa dan wang untuk kursus ini. Ini kerana bagi perniagaan, masa sangat bernilai. Pemeriksaan lebih ketat oleh pihak berkuasa terhadap proses kerja juga dipercayai dapat menjadikan tempat kerja lebih selamat.